Itulah makna kehidupan. Kita membantu orang sebenarnya bukan sebab kita baik, tapi kita tolong orang untuk Allah sayang kita, untuk Allah sayang kita. Dan melihat anak tadi semalam tidur kat jambatan dengan ubat nyamuk. Dari anak yang comel tadi tidur atas tilam, pakai baju Hello Kitty comel, tidur atas tilam, tidur makan ada kat tempat selesa sikit daripada jauh daripada semalam. Jadi bila tengok macam tu, apa kita rasa? Adakah patut kita hentikan pertolongan kita kepada orang kerana kata-kata atau air liur mulut orang kata kita, atau tulisan orang yang menyakitkan hati, atau orang telefon kita cakap dengan kasar, atau orang jerit pada kita? Berbaloi ke kita tinggalkan menyayangi satu orang dekat atas jambatan kerana kejian orang? Tak patut sama sekali. Tak patut. Sebab tu mak saya selalu cakap kat saya, Abi nak tinggalkan dakwah ni sebab air liur orang, tulisan orang dulu pada orang. Atau Abi dah lupa air mata darah Nabi yang mengalir dalam dunia? Adakah kita nak mengorbankan air mata darah orang yang kita sayang, untuk air liur orang yang mungkin kita tak benci dia, tapi kita tak ada apa-apa dengan dia, atau tulisan orang yang menyakitkan hati kita, atau telefon suara orang yang menyakitkan hati kita? Kita nak tinggalkan suatu perkara yang di sebalik dia air mata mak kita, air mata ayah kita, air mata anak-anak kat tepi jalan, air mata orang yang susah demi kata-kata manusia? Tak sama sekali. Sebab tu bila melihat mereka, rasa sayang macam anak saya, rasa macam nak cium, nak peluk. Saya terdukung juga. Sepatutnya tak boleh dukung musim-musim Covid ni kan. Terdukung. Tiba-tiba terasa tak peluk adik tadi. Rasa sayang pada dia. Pakai baju anak saya tengok dia sepijik macam anak saya. Saya rasa sangat sayang pada dia. Untuk itu, tuan-puan sekalian, apa erti Covid ni? Bila jalan kat luar, suasana kat luar dah sejuk. Sejuk rasa. Udara pun berbeza. Biasa penuh kereta kan. Asap kereta. Antara hikmah yang boleh difikirkan. Hujan ni berat. Tapi rasa sejuk, udara yang baik, jalan kat luar, waktu tu kita dapat tengok orang kat tepi jalan. Lepas tu, jadi benda macam tu buat hati kita rasa tenang, bahagia. Rupanya bahagia ni bukan cuma sekarang ada duit pun, duit dah tak boleh pakai sangat. Tak boleh pergi berjalan, tak boleh nak beli shopping, tak boleh nak beli banyak-banyak apa pun. Setakat untuk makan, berapa banyak kita boleh makan satu waktu, berapa banyak kita boleh makan. Kereta mewah, kereta besar pun kita ada, tak boleh nak pakai. Ada kereta cantik. Saya pun ada kereta cantik, dah tak boleh pakai. Ada semua tak boleh duduk dalam rumah, dah tak boleh keluar rumah. Tak pergi ke mana-mana, tak boleh jalan-jalan dah. Tak ada waktu berhibur. Berjalan kat luar pun, kalau siapa yang kena keluar bekerja, sikit pun tak nikmat. Risau, pakai mask. Hilang nikmat, hidup tu hilang nikmat. Rasa lain, berbeza. Nafas tak sempurna. Pegang muka risau, tangan sampai saya dah tangan asyik pakai kat luar, patut basuh dengan air paling baik. Tapi saya kat luar kan, nak masuk kereta, nak basuh air macam mana, jadi saya pakai tu, pakai pakai itulah kan. Pakai tengok tangan dah ni, dah banyak kali pakai, banyak kali kerap, sampai sebulan dah saya pakai. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tangan pun jadi dia macam terbakar sikit. Jadi terbakar. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang sangat saya sayangi dan kasih sekalian. Jadi hidup kita ini, kita nak cuma untuk Allah sayang kita. Itu memberi untuk Allah sayang. Memberi untuk Allah SWT sayang. Jadi pagi-pagi, dia tak buat kita tak boleh tidur. Antara yang saya berkongsi dengan tuan-puan, tengah malam, tiba-tiba ada orang tag saya. Tahu tag apa dia? Ada orang tengok makcik yang naik kursi pakai ada saya share kat page saya. Makcik yang pakai kursi tu, kursi elektrik tu, sampai pergi dekat NSK. Jauh juga nak sampai NSK tu. Kalau naik macam tu nak sampai NSK, jauh. Makcik tu shopping sendiri. Makcik Chinese Muslim. Pergi rumah dia, malam-malam saya dah tak boleh tidur. Malam tu orang dah tag saya. Banyak malam tu ada 5-6 kes orang tak ada tempat tidur. 5-6 kes orang tak ada tempat tidur. Jadi saya pun dah tak berapa lena tidur. Cepat-cepat. Handphone saya letak jauh-jauh. Saya cas sekejap jauh-jauh. Saya pun cuba pejam mata. Pejam mata kok rupa macam tu rasa dia kan. Rasa bila kita rasa macam, bukan sebab apa kita rasa sayang pada mereka. Rasa sangat sayang pada mereka. Kita rasa tak boleh tidur. Ambil bantal, tutup muka. Ambil bantal, tutup muka. Tutup. Cuba nak tidur. Risau. Sebab tengok ada orang tutup mata, tutup muka. Tutup muka. Supaya boleh tidur. Macam manalah orang-orang dulu kan, macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat.
Mereka risau atas agama ini. Kita sikit-sikit je. Saya time tidur lena juga. Makan pun kenyang. Banyak gemuk sikit tak. PKP ni asyik buka peti ais. Nak makan apa lagi? Makan je kerja. Hai ya Allah. Makan je kerja. Lepas tu tuan-puan, tahu tak apa jadi? Saya pun pergi. So makcik yang tu pula. Antara yang saya kongsi tu makcik tu. Sampai kat rumah, saya tengok ada 2-3 orang datang. Ada seorang adik perempuan datang. Adik perempuan yang askar polis bagi pakaikan mask makcik tu. Esok pagi saya sampai, ada seorang budak perempuan. Dia comel je adik tu, free hair. Dia pun pergi dekat, saya nak gambarkan keadaan dia. Baik adik tu, dia cuba beri salam, makcik tu tak nak buka pintu. Ada 2-3 orang lagi datang sebelum saya dan mereka cuba beri salam. Makcik tadi dia tak nak buka pintu. Walaupun ada jiran yang teman datang pun makcik tu tak nak buka pintu. Sebab makcik tu risau. Makcik tu risau. Dia takut pencuri, dia risau. Dia seorang diri kan pakai kursi elektrik tu. Saya pun cuba dekat. Saya cuba buka mask dengan harapan dia kenal saya. Saya buka mask saya. Terus dia kata, Ustaz yang masuk TV tu. Dia kata, Ustaz kenal juga saya. Bangga saya. Oh, kenal juga orang pada saya kan. Ustaz yang masuk TV tu, Ustaz Cina masuk TV. Dia kata, Ustaz Cina masuk TV. Ustaz Cina, dia kata. Saya kagum dengan Ustaz. Saya pun masuk dalam. Lepas tu dia kata, yang paling sedih, dia kata, saya dah lama doa nak jumpa Ustaz. Dia menangis. Saya dah lama doa nak jumpa Ustaz. Saya fikir macam mana Ustaz Cina boleh jadi Ustaz. Dia kata, saya tak Ustaz pun. Saya Cina macam makcik tu sama je. Kami berdua sama je. Saya bukan Ustaz tuan-puan. Bukan Ustaz, tak ada ilmu apa-apa. Saya cuma Cina biasa je. Saya tak ada siapa-siapa. Bukan Ustaz, bukan pendakwah, tak ada. Cuma memang saya daripada kecil memang saya sayang agama ni. Saya tak sempurna, saya sayang Islam ni. Memang saya niat untuk hidupkan Islam ni walaupun tak sempurna. Sebab dulu ada orang sayang saya. Dakwah saya, mak ayah tuan-puan yang Islam, yang Melayu terutamanya dakwah keluarga saya. Akhirnya saya dapat Islam. Akhirnya mak ayah saya dapat Islam. Saya terhutang budi pada tuan-puan sekalian. Saya terhutang budi pada tuan-puan sekalian. Saya terhutang budi. Saya terasa saya terhutang budi pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya terhutang budi. Jadi maka tu waktu tu tuan-puan tahu tak apa jadi. Saya pun pergi. Bila sampai dekat makcik dekat tu. Sampai makcik tu dia pun sambut. Dia menangis. Saya bagi duit. Orang bagi duit dia tak nak. Bila dia kata makcik ni hadiah ambil. Adik tu bagi RM50. Adik tu susah. Adik tu kata saya pun tak ada duit makcik. Saya datang naik Grab nak tolong makcik. Adik perempuan tu kata saya datang naik Grab nak tolong makcik. Saya kagum tengok adik tu. Saya datang naik Grab nak tolong makcik. Makcik tu tak nak terima duit dia. Awak simpan duit ni. Makcik tu kata saya tak susah. Dia susah. Dia jual kacang, jual tisu. Jual kacang, jual tisu makcik tu. Allahuakbar. Dia mula cerita daripada dia kecil sampai dia besar. Macam dia tunggu hari nak luah jumpa saya. Ramai orang saya jumpa macam tu. Dia luah apa dia nak jumpa, apa dia dengar, apa dia ni, dia luah pada saya. Dia pun menangis tak berhenti. Nangis. Bila dia cuma ketawa, dia gembira. Allah kabulkan doa dia. Dapat jumpa saya. Dan dia teringin nak jumpa mak dia. Dan saya tanya rindu mak. Dia rindu. Seorang diri tapi kuat. Ada dulu-dulu keluarga dia bagi duit. Dia kumpul duit tu. Rumah tu beli sendiri. Allahuakbar. Rumah kakak tu banyak kucing. Terkejut-kejut saya kucing punya banyak. Lalu kat kaki melompat belakang kepala saya. Kucing melompat-lompat. Tapi tahu tak apa dia. Rumah makcik tu wangi betul. Wangi. Tak ada langsung bau kucing. Kalau banyak kucing kan. Makcik tu dengan keadaan berkursi tu. Macam mana nak bersihkan kucing. Biasa kalau kucing dah banyak sangat boleh tahan juga bau dia. Ni langsung tak ada bau kucing. Langsung tak ada bau kucing. Tak ada bulu-bulu kucing. Tak ada bau kucing. Wangi je rumah tu. Macam mustahil juga. Sebab banyak kucing. Bukan sikit. Macam rumah kucing pun ada juga. Rumah makcik tu macam rumah kucing. Macam rumah kucing. Banyak kucing dalam rumah tu. Saya banyak kucing. Saya sayang kucing. Tapi saya tak ada bela kucing kat rumah. Tapi apa makcik tu punya kucing punya banyak. Makcik tu punya kucing punya banyak. Sebab saya kalau bau-bau bulu kucing saya bersin. Saya selalu bersin. Tapi alhamdulillah itu saya langsung tak bersin. Saya langsung tak bersin kat makcik tu. Saya batuk tu cuma sebab perasaan saya. Saya batuk sebab saya memang kalau kucing saya lagi nak batuk dah. Tapi saya sayang selalu bagi makan kucing. Cuma saya memang alah sikit. Tuan-tuan dan perempuan yang saya sayangi dan kasih sekalian. Tahu tak apa jadi? Alhamdulillah. Makcik tu menangis. Dan yang paling sedih sekali. Saya pun minta doa daripada dia. Bila saya minta doa kat makcik tadi, doa dengan dia. Saya minta doa. Sebab doa dia Allah kabulkan. Nampak macam askar bagi sapu, bagi mas. Orang tag saya pun dapat jumpa dia dengan mudah. Dia buka pintu untuk saya, dia kenal saya.
Dia minta belajar, dia nak belajar Quran. Dia nak baca Quran. Mana-mana jiran-jiran yang mungkin dengar ni, siapa boleh bantu makcik tu nak baca Quran, dia rindu nak belajar Quran. Dia rindu nak belajar Quran. Dia menangis nak baca Quran. Dia menangis nak buat dakwah. Dia teringin nak sampaikan Islam. Dia kata, Ustaz, saya teringin nak macam Ustaz. Saya nak berdakwah. Saya nak berdakwah pasal semayang. Saya nak berdakwah pasal tutup aurat. Saya nak belajar Quran. Tapi memang dia pandai, dia rajin. Saya tanya makcik sekolah. Dia tak sekolah pun, dia kata. Tapi dia boleh bahasa Mandarin. Dia boleh bahasa Inggeris pasir. Dia boleh bahasa Inggeris pasir. Bahasa Inggeris dia sedap bunyi bahasa Inggeris. Dia tengok dekat TV. Dia kata dia dengar dekat TV. Tak tahulah betul kalau tengok dekat TV. Dia rindu kat mak dia. Doa mak dia pun duduk jauh. Adik-beradik ada kat Australia, ada kat Singapura. Dia orang dulu senang. Dulu orang senang. Dulu agak senang hidup dia. Bahasa Melayu dia pun fasih. Banyak campur orang Melayu. Bahasa Melayu makcik tu pun fasih. Alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Makcik tadi saya berkongsi dengan dia. Dan yang paling sayu sekali bila saya nak balik. Nak minta nombor telefon. Telefon pun dia tak ingat nombor. Dan nombor dia tak ada kredit. Masa tu fikir macam mana nak tekan nombor apa, Maxis ke apa, nak check nombor phone dia. Tak dapat nak call. Last sekali, Alhamdulillah, tolong ada kawan-kawan kita tolong top upkan, tolong bantu 2-3 perkara. Dan insyaAllah, tuan-puan doakanlah. Doakan supaya makcik tu dapat jumpa dengan mak dia. Supaya makcik tu dapat jumpa dengan mak dia. Dia rindu dengan mak. Dia rindu dengan mak dia. Dia nak jumpa mak dia. Semoga Allah temukan makcik tu. Saya minta doa dia. Ya Allah, orang baik macam ni doa dia makbul. Saya minta doa daripada dia. Saya minta didoakan saya. Satu, saya minta Allah maafkan saya. Sebab perkara yang paling mahal dalam dunia ni diampunkan oleh Allah SWT. Saya suruh dia doakan saya. Makcik jangan lupa doakan saya. Kedua, saya minta dia supaya doakan keluarga saya. Semuanya dapat hidayah, dapat Islam. Dan saya juga mintakan dia supaya doa saya dapat istiqamah dalam berdakwah ni. Sebelum balik, dia minta saya. Dia kata, Ustaz, satu permintaan akhir saya. Kalau saya mati, saya minta dalam video kat page saya ada letak. Page video tu, kalau saya mati, saya minta Ustaz doakan saya, Allah maafkan saya sebab saya takutkan neraka. Dia kata apa? Saya minta Ustaz doakan saya supaya Allah maafkan saya tak nak masuk neraka. Saya tak nak masuk neraka. Makcik tadi cuma minta supaya saya doakan dia. Kalau dia mati, dia minta saya tolong doakan dia. Sebab dia tak ada siapa-siapa dalam hidup dia. Dia minta saya doakan dia. Jadi tuan-puan, ada orang macam ni. Dia mungkin tak boleh berjalan. Macam makcik tadi, kursi elektrik. Tapi hati dia bersih, baik. Dia kuat berusaha cari rezeki sendiri. Dan dia tak harapkan siapa-siapa. Walaupun sebenarnya dia sangat perlukan bantuan dalam hidup dia. Hati dia pergantungan daripada Allah. Dan dia menangis sebab tak dapat sembahyang tahajud. Dan dia menangis supaya doakan dia. Dia nak Allah maafkan dia. Dia puji saya. Saya dengar kata-kata dia, saya jadi semangat. Jadi saya makin bersemangat jumpa makcik tadi. Saya belajar sesuatu daripada dia. Tahu tak apa saya belajar? Saya rindu kat mak saya. Saya rindu kat mak saya. Mak saya dah tak ada. Dia selalu bagi semangat kat saya. Saya rindu mak saya. Dia selalu bagi semangat kat saya. Dia selalu cakap kat saya, supaya saya teruskan dakwah ni. Saya rindu mak saya. Saya rindu mak saya. Bila berlaku COVID-19 ni, saya rindu mak saya. Saya selalu doa satu hari nanti Allah jumpakan saya semula dengan mak saya. Mak saya cantik. Mak saya cantik. Lawa mak saya baik. Saya sayang kat mak saya. Saya rindu kat dia. Dulu kalau ada orang marah saya, mak saya selalu peluk saya, bagi semangat kat saya. Kalau saya penat berdakwah, saya mesti telefon mak saya. Berjam-jam saya cakap dengan mak dalam telefon. Saya mengadu kat mak saya. Saya mengadu kat dia dan mak saya selalu bagi semangat kat saya. Mak saya selalu bagi semangat kat saya. Saya rindu pada mak saya. Saya rindu pada mak saya. Saya sayang mak saya. Sebab dalam hidup ini, apa yang paling bermakna sekali? Memiliki mak dan memiliki ayah yang sangat kita sayangi. Memiliki mak dan memiliki ayah yang sangat kita sayangi. Doa mak kita buat kita rasa jadi kuat. Saya kalau jumpa siapa-siapa, kalau tuan-puan nak tahu, saya saja kongsikan. Saya pun tak tahu berapa lama yang masa dalam hidup saya. Dan kita pun tak tahu berapa baki yang ada dalam hidup kita semua. Kan tak tahu. Dan tak perlu kita risau tanya bila kiamat, bila mati. Kita pun tak tahu apa yang akan jadi masa depan.